pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana malam ini dengan izinnya, dengan kurnianya, dengan kasih sayangnya, dapat kita bersama-sama lagi berada dalam Dewan Masjid ini. Sama-sama kita mengabadikan masa yang Allah anugerahkan kepada kita antara maghrib dengan isyak ini, untuk kita memperingati sesuatu yang kita harapkan menjadi ilmu yang memberi manfaat bagi kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi yang kita baca ini ialah bab bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan kepercayaan, bersangkutan dengan iman, bersangkutan dengan perkara-perkara yang penting yang mesti ada pada kita, yang menentukan sama ada Allah terima kita sebagai hamba-Nya atau tidak. Bab iman ni paling penting sekali. Ya, kalau betul baru Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Kalau tak betul, habis segala ibadah kita. Habis begitu aja, tak diterima Allah walaupun sebesar habuk. Dan mudah-mudahan kita ni menjadi orang-orang yang Allah terima penghambaan kita kepada Allah, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba. Ya, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu malam ni banyak orang keliru. Dalam minggu sudah 21 bulan kata nama. 21 hari bulan baru Ahad nombor 3. Ahad nombor 2 14. Ahad nombor 1 7. 7 14 21. Ahad nombor 4 campur lagi 7. 21 campur 7 berapa? 28 hari inilah. Tapi tulis itu 21. Itu yang keliru orang tu. Ya? Bulan 3 tak ada masalah. Dia kalau 21 jadi masalah. Dia 8 ke bulan jadi masalah. 21, 22 jadi masalah. Tapi kalau 15, 17 tak ada masalah. Pasal dia bilang minggu. Bila bilang minggu memang silap lah. Nak bilang-bilang hari Ahad. Haji Ibrahim ngajar hari Ahad nombor 4. Ingat tu. Haji Ibrahim ngajar bila? Hari Ahad nombor 4. Ya. Kalau nombor 4 lah 7, 14, 21, 28. Ya. Barulah betul. Kalau bilang minggu memang tengok kalender tu dia minggu nombor 3 lah. Memang silap tu. Jadi kalau bukan silap saya lantaklah. Jangan silap saya dah. Okey, kita nak baca mana petang malam ni? Tajuknya apa? Muka surat lain lah. Tajuknya apa? Tuan Cik? Pendapat yang kedua. Tajuk besar apa? Percayakan hari kiamat. 254 Rumi. Okey, 254. Okey, kita ambil. Ya, kitab saya Rumi 254. Baik. Yang Jawi 9. 259. Oh, nombor 9. Ini 254. Mana ada tajuk nombor 258. Bukanlah 254. 258. Bahagian yang kedua. Hakikat imannya. 258. Ya. 258. Yang mana? 2 dari bawah. Mereka bersepakat mengatakan. Yang tu. Betul? Ya, Tuan Cik. Betul? Mereka, tajuk kita ni ialah hakikat iman. Nama tajuknya hakikat iman. Artinya yang sebenar-benarnya iman. Apa dia? Hakikat tu yang sebenar-benarnya. Apa yang dikatakan iman? Sebelum itu kita baca sikitlah. Arti iman itu, macam mana gayanya iman tu, siapa yang boleh dikatakan orang mukmin, dan apa pula masalah-masalah yang yang terdapat pada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan iman itu ialah pengakuan dengan lidah, percaya dengan hati, beramal dengan anggota. Ini yang jumhurnya, yang masyhurnya. Percaya dengan lidah, lagi sebut percaya dengan hati,
disebut dengan lidah, diamalkan dengan anggota. Tasdiqum bil qalbi, lagi wa iqrarum bil lisan, wa amalum bil arkan. Itu ikut satu pendapat. Nah, ada tiga-tiga tu. Ada pendapat yang kedua mengatakan hanya pengakuan dengan lidah dan juga percaya dalam hati. Iqrarum bil lisan tu tak ada masuk. Dia nak apa? Itu pendapat yang kedua. Pengakuan dengan lidah dan percaya dalam hati. Dengan anggota tu tak masuk dalam hakikat iman. Semayang ke tak semayang, dia tetap beriman. Kalau dia betul-betul percaya Allah tu ada, dia percaya dengan sifat Allah Taala. Itu dua pendapat ya. Kita baca terus. Ya, mereka berpendapat yang ni nombor satu ni. Mereka bersepakat mengatakan siapa yang mengaku dengan lidah pada zahirnya tetapi mendustakan di dalam hati adalah tidak termasuk di dalam lingkungan nama iman. Dia nyebut je la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya tak percaya. Dia tak masuk dalam lingkungan orang yang beriman. Itu dia masuk apa? Termasuk dalam lingkungan orang yang dipanggil munafik. Orang yang munafik. Kerana erti munafik tu apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufru. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat begitu. Sepakat tu mereka bersepakat mengatakan siapa yang mengaku dengan lidah pada zahirnya tetapi mendustakan dalam hatinya adalah tidak termasuk di dalam lingkungan nama iman. Mereka ini adalah orang-orang munafiqin. Munafiqin ni ramai. Kalau seorang munafik, kalau seorang perempuan munafiqah. Itu istilah aja tu, bahasa aja. Kalau sebut munafiqin ramai. Macam kita ni ramai orang beriman belakang apa? Mukminin. Ramai lah tu. Ramai orang Islam dia panggil apa? Muslimin. Kalau seorang muslim. Kalau ramai muslimin. Kalau apa? Kalau seorang perempuan muslimah. Kalau ramai muslimin jugalah. Kalau ramai perempuan belakang muslimatin. Itu dari segi bahasa aja. Orang ngaji Arab tahulah. Saya ngaji orang putih, ngaji orang Arab. Nak tahu lebih lanjut tanya Tuan Haji Isa. Dia memang sekolah Arab betul. Itu dia. Istilah aja. Tapi jangan kita takut penuh dengan istilah-istilah ni. Senang nak fahamnya. Jadi munafiqin artinya ramai, bukan seorang ya. Munafiqin. Tapi kadang orang Melayu itu seorang sebutnya banyak ya. Ulama tu ramai. Kalau seorang al-alim. Kalau ramai al-ulama'u. Tapi kalau orang Melayu seorang panggilnya ulama, dia itu ulama katanya. Padahal dia seorang, patutnya ramai tu. Begitu orang yang kenalkan Allah dipanggil apa? Arifin. Ramai lah tu. Bukan seorang. Dia arif. Kalau seorang arif, kalau ramai arifin. Tapi ada tak orang Melayu nama arifin? Ada tak? Tak ngapa lah, itu dari segi bahasa aja. Ini membahas tentang bahasa ya. Mereka ini adalah orang-orang munafiqin yang Allah janjikan mereka dengan azab yang lebih pedih daripada orang yang mengingkari Allah, kerana mereka akan berada di dalam neraka, di dalam dasar neraka. Orang munafiqin tu dia berada di dasar neraka, di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, kata Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Mengapa terkebawah? Mengapa bawah sekali? Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas. Lagi ke bawah lagi panas. Yang paling terkebawah adalah yang terpanas. Itu neraka. Lagi ke bawah lagi panas. Lagi ke bawah lagi panas. Macam kita nanak nasi lah. Ya, mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah jadi kerak dulu. Kenapa? Kerana yang di bawah tu paling panas. Yang di atas tu kadang-kadang mantah pun. Kenapa? Tak cukup api. Tapi itu api poyok nasi ya. Bukannya neraka. Jangan pula ada bercerita-cerita aku bawah takut, atas tak apa lah. Jangan. Neraka atas ke bawah ke tak lalu kita nahon.
Itu munafiqin. Dia berada di dasar yang terkebawah di neraka. Yang pertama. Yang kedua, mereka bersepakat juga mengatakan mempercayai dalam hati. Mempercayai dalam hati belum mencukupi untuk mencapai iman. Kalau setakat percaya dalam hati aja tak cukup untuk diisytiharkan dia itu orang yang beriman. Seperti bapa saudara Nabi, namanya Abu Talib. Hati dia yakin, dia percaya betul dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suruh mengucap tak nak. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan dia itu beriman kerana dia tak nak mengucap. Tak cukup lagi. Belum mencukupi untuk mencapai iman. Malah mesti disertai dengan pengakuan dengan lidah. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut tu kena sebut betul tau. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak orang ucap bunyi tu? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu betul tu. Yang 22 dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak orang mengucap bunyi tu? Tuan-tuan, ada ke tak ada? Sah ke tak sah bunyi tu mengucapnya? Kalau bunyi tu mengucapnya, semayangnya pun tak sah. Kenapa? Dalam semayang ada tak satu rukun namanya membaca tahiyat akhir? Ada ke tak ada? Kalau bunyi itu dia baca tahiyat akhir macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Panjang kena tu. Berapa harakat nak tu? Ada 2 harakat. Berapa harakat? 1 harakat je. Wa asyhadu anna Muhammad. Baru betul. Ini dah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah mengucap tak betul. Mengucap tak betul, tahiyat tak betul. Tahiyat tak betul, semayang tak betul. Semayang tak betul, macam orang tak semayang. Sebab itu mengucap ni pun kena kursus juga, kena belajar tau. Baru mengucap je dalam semayang. Lain, tahiyat kena baca dengan betul. Lagi, Fatihah kena baca betul. 5 rukun qauli tu kena baca betul-betul. Takbiratul ihram, Fatihah, lagi apa? Membaca tahiyat lagi, selawat Nabi lagi, salam. 5 tu kena buat dengan betul, kena baca dengan betul. Itu sebab kalau ada ustaz ngajar bab semayang, jangan jui saja bibir tu. Ustaz ni tak ada lain nak ngajar mayang. Orang lain jenuh mayang, dia ngajar mayang lagi. Padahal dia yang mempertikaikan betul, dia pun tak betul semayang. Bukan tuan-tuan ni jangan menyolah mati dengan saya, tuan-tuan dah ya. Ini tempat lain. Di mana? Di mana? Di Korea sini tak ada ya, di Korea aja. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi sepakat mereka mengatakan kalau setakat percaya dengan hati saja tak cukup, imannya belum lagi mencukupi dia sebagai orang yang beriman. Mesti disertai dengan pengakuan dengan lidah. Ya, lidahnya mesti menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti disertai dengan lafaz. Iqrarun bil lisan, baru sah. Ini paling common. Tapi kalau ikut perempat yang pertama tadi mesti 3, baru sempurna. Ya, iqrar dengan lidah, benarkan dengan hati dan lakukan dengan anggota, baru sempurna. Itu namanya kesempurnaan iman. Kalau lafaz dengan lidah aja, hati tak percaya, tak pula melakukan dengan apa, itu orang munafik namanya. Orang munafik. Kalau lafaz dengan lidah, buat dengan anggota, orang sembahyang dia sembahyang, orang tahlil dia tahlil, tapi dalam hati tak juga tak percaya, juga orang tu dipanggil orang munafik. Kalau dia lafaz dengan lidah, bukan. Kalau dia percaya dalam hati, tapi tak nak melafazkan dengan lidah dan tak nak melakukan dengan anggota, itu orang tu masih tak beriman lagi namanya, kafir lagi namanya. Seperti bapa saudara Nabi namanya Abu Talib. Baik, kalau dia melafazkan dengan lidah dan percaya dengan hati, tapi tidak melakukan dengan anggota, suruh semayang tak semayang, suruh berjuang tak berjuang, suruh puasa Ramadan tak puasa,
Betul lakukan pula maksiat-maksiat. Orang itu imannya sah. Kerana dia dah lafaz dengan lidah, ya, dan dia percaya benar dengan hati. Dia tahu yang wajib tu diterima sebagai wajib, cuma dia tak buat. Yang haram tu diterima sebagai haram, cuma dia buat juga. Ya, maknanya imannya sah, tapi orang tu dipanggil orang yang derhaka. Orang yang derhaka. Derhaka ni ada banyak namanya. Ada dipanggil asi. Asi itu berdosa. Ada yang dipanggil fajir. Fajir itu melakukan dosa juga. Orang yang berdosa dipanggil fajir. Ya. Ada dipanggil apa? Orang dipanggil fasik. Orang yang fasik, melakukan dosa. Semua dosa-dosa berlaku tu. Nak mana? Pilihlah. Nak fajir pun dia, nak fasik pun dia, nak asi pun dia. Nak pilih mana nak? Ketiga-tiganya tu masuk neraka belaka. Tapi oleh kerana dia ada iman, ya, sikit walaupun sebesar biji sawi imannya, penik benar, maka dia dikira orang yang beriman. Dah habis dosa-dosanya, dia akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa hendak angkat tangan? Siapa hendak angkat tangan? Masuk syurga tak nak? Lah-lah ni masuk juga syurga. Hendak ke tak nak? Kita 40 ni datang kemari ni, belajar ni, orang sungai kadang tu datang. Kenapa? Kerana tak hendak masuk dalam neraka. Tak ada siapa lalu nohonya neraka tu, tahu? Jadi sebab itu jangan berani-berani benar dengan neraka. Lantaklah kalau tak ada aku, siapa nak masuk neraka? Ada orang cakap apa tu? Jangan harus apa tu, ya? Kerana neraka itu tak ada siapa lalu nohonya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda sekuat-kuat api dunia. Faham kenyataan ini? Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda sekuat-kuat api dunia. Itu api neraka. Tak ada siapa lalu nohonya. Ya, Allah hidupkan neraka itu selama 3000 tahun. 1000 tahun warna merah. Lepas itu di-upkan lagi. Dibuatkan lagi dia punya api. Lepas itu 1000 tahun lagi lepas itu warna putih. Putih jadi api itu. Sudah cukup 1000 tahun, Allah upkan lagi. Naikkan lagi dia punya pressure. Sampai dia menjadi warna hitam. Sekarang ni neraka itu warnanya hitam. Ya, cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itulah api neraka. Ya, siapa yang berani benar dengan neraka tu? Lantaklah kata aku siapa yang masuk neraka. Ya. Neraka inilah yang akan membakar orang yang asi, yang akan membakar orang yang derhaka, yang akan membakar orang yang fajir, yang akan membakar orang yang fasik. Neraka macam inilah. Yang warnanya hitam, cahayanya tak ada, bahangnya ada, kekuatannya ada, cahaya tak ada. Inilah. Tahu ke tidak tuan-tuan dan puan-puan, satu waktu tinggal semayang fardu nanti masuk neraka 60 tahun. Ada tak pernah dengar? Satu waktu semayang ditinggalkannya, satu waktu saja dia tak semayang dengan sengaja, tak ada alasan, saja kerana malas, saja kerana tak nak, saja kerana engkar, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Tuan-tuan, 60 tahun ni dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat. Neraka di mana? Dunia ke akhirat? Akhirat lah, bukan di dunia. 60 tahun akhirat bersamaan dengan berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah dalam surah Sajadah. Tidak bagi jemaat tu imam baca. Pada hari yang mengikut kiraan kamu, hari di akhirat tu mengikut kiraan kamu di dunia ni adalah alfasanah. Apa arti alfasanah? 1000 tahun di dunia ni. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Kalau 60 tahun berapa? Kalau 60 tahun berapa? Dia tak ada ngaji matematik kemarin. Ini yang cakap ni cikgu matematik tau. Ya. Berapa tahun?
60 kali 1000 kali 365 tahun. One more time. Dia punya formula 60 kali 1000 kali dengan 365 tahun. Berapa? Udah kabur api tu tak tahu lagi ngiranya. Ya Allah. Dia ambil SPM tu dapat berapa matematiknya? Dapat 9, patutlah. Okeylah, saya bagi jawab. 21,900,000 tahun. Berapa? 21,900,000 tahun. Itu kalau satu waktu tinggal. Kalau seminggu? Kalau sebulan? Kalau sebulan? Kalau setahun? Kalau dah umur 70 tak pernah sekali pun sembahyang. Macam. Begitulah. Hebatnya neraka tu. Siapa berani menolak neraka? 21,900,000 tahun masuk dalam neraka. Dekat-dekat nak 22 juta tahun masuk nerakanya. Saya seorang je pandai. Kenapa? Dah siap kira di rumah. Itu yang tahu tu ya. Dia. Dia. Jadi itu iman tu. Jadi dikira orang yang derhaka. Kapal sahabat tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak dia mengerjakan apa yang Allah larang. Tak kiralah mana-mana salah satu, dia akan masuk dalam neraka. Imannya itu tak sempurna lagi. Baik. Malah mesti disertai dengan pengakuan dengan lidah. Kerana Fir'aun dan kaumnya mengetahui kebenaran Nabi Musa dan Harun. Alaihissalam. Ini bukan alaihimussalam, alaihimassalam. Ke atas kedua-dua mereka itu mudah-mudahan selamat. Itu kata alaihimassalam. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau Nabi Musa aja alaihissalam. Kalau ramai alaihimussalam. Ini dua orang. Alaihimassalam. Tetapi mereka tetap menjadi kafir. Walaupun mereka tahu kebenaran, tapi mereka tetap kafir. Firman Allah Ta'ala menerangkan ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Surah Al-Isra ayat 102. Nabi Musa menjawab kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat yang 9 perkara itu. Ada 9 jenis mukjizat yang ditunjuk oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Di antaranya tongkatnya dibuang jadi ular. Lagi apa? Tongkat terngumpuk kepada batu keluar air, keluar mata air. Ada 12 lorong keluar mata air. Tahu? Itu kita kena baca tafsir lah. Baca tafsir surah Al-Baqarah tentang kejadian Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Di antara lain apa? Di antara lain dia apa lagi mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi Musa? Dia empuknya laut merah tu jadi apa? Jadi highway 12 lorong lah tu. Kenapa 12 lorong? Kerana kaum Yahudi tu atau Bani Israel tu ada 12 puak. Jangan bergaduh. Satu lorong satu puak, satu lorong satu puak. Itu ada 9 perkara. Kena baca lah bab-bab itu ya. Ada 9 perkara mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi Musa. Yang 9 perkara itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Siapa yang bagi kebenaran? Mukjizat itu siapa yang membenarkannya? Allah. Allah berkata. Sebagai bukti-bukti yang nyata menunjukkan bahawa Nabi Musa itu benar-benar Rasul, benar-benar Nabi, benar-benar dilantik oleh Allah Ta'ala. Bukan dia saja-saja lombok-lombok dah. Itu datangnya mukjizat Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, Nabi Yunus ada mukjizatnya. Itu membuktikan bahawa mereka itu benar-benar Nabi. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain ada mukjizat belaka. Dan firman Allah lagi, wajahadu biha wastaiqanatha. Betul? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa
fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mun tak hafal kena tengok benar. Kalau salah baca kena kabur. Tidak dosa tau. Siapa tahu saya salah baca tak ngabur, segan kat ustaz. Dosa tu. Kalau salah baca kena kabur. Wajahadu biha wastaiqanatha. Betul? Wastaiqanatha anfusuhum. Panjang ha tu. Mad jaiz munfasil. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dengar, zulman wa uluwa. Saya bukan nak ajar tajwid ni, marah pula tu guru tajwid dengar ya. Ngambil alih pula bukan. Tapi baca Quran kena baca betul-betul. Bukan boleh cincai-cincai baca Quran tau. Kerana dia ada hukum. Dia ada ikhfa, ada idgham, ada itlab, ada apa? Mad wajib, ada mad asli, ada mad jaiz, ada qalaqalah, ada izhar, kena baca betul-betul. Yang lain tak apa. Selawat tak apa, tak ada berdosa. Kalau salah baca pun tak apa. Tak ada berdosa. Kalau dia ikut lagu, dia baca ikut lagu, tak ada berdosa. Ada dalam kitab ni. Sallallahu ala Muhammad. Panjang ke pendek matnya tu? Patutnya panjang ke pendek? Pendek. Tapi baca panjang boleh tak? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal patutnya apa? Pendek je. Tapi tak apa. Kalau selawat. Berzanji lagi teruk. Ya Allah, berzanji dak kalau Quran dengar macam berzanji, punya dah teruk wa muhayyan kasyamsi min kamudhi'un berujung tu. Tak apa, tak ada berdosa. Tak ada berdosa. Nasyid pun tak apa. Lagi? Robani lagi lah teruk, ya Allah. Dia mana dia kan belajar robani pun. Orang kamu gajah kata tak robani, bukan orang kamu gajah namanya ya. Minallah no horejo holeko hobero. Apa benda ya? Minallah no rejo leko bero. Apa benda ya? Patutnya narju kubro. Harapan kami yang sangat besar. Tapi dapat orang kamu gajah macam mana? No horejo holeko hobero. Tak ngapa, tak ada berdosa. Itu adalah kitab tu. Ada dalam Syairul Sedikit nama kitab ni. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak ngapa. Tapi Quran no way, mesti baca ikut hukumnya. Warattilil Quran tartila kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, ikut hukumnya. Yang apa dengung didengungkan, yang izhar diizharkan, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang qalaqalah dia qalaqalahkan. Jangan langgar aja. Tambah orang yang bayar bawah sikit daripada saya ni, umur 60 banyak yang tak reti baca Quran. Kenapa? Kerana zaman sekolah tu tulisan Jawi dihapuskan. Udah baca Yasin tulis Rumi. Mau ke betul baca tulis Rumi? Pasal tak ngaji Quran. Ramai ada orang baca Yasin tulis Rumi? Ramai tahu. Padahal tulis Rumi mana nak tahu mana kha, mana kha, mana ha. Mana zal, mana zai, mana za, mana qaf, mana kaf, tak tahu. Kalau apa? Kalau Rumi. Dia nak huruf Jawi juga, baru betul. Okey, udah tu. Ini bacaan tadi ya. Apa katanya? Dan mereka iaitu Firaun dan kaumnya mengingkari mukjizat-mukjizat. Udah nampak depan mata mereka mukjizat Nabi Musa tu. Mereka ingkar juga, tak nak juga menerima. Sedangkan ahli sihir tu pun dah beriman dengan Nabi Musa. Ahli-ahli sihir tu dicampak dia tali-tali jadi ular. Datang Nabi Musa dicampaknya tongkat jadi ular yang lebih besar, memakan ular-ular yang disihir oleh ahli-ahli sihir. Jadi mereka tengok itu, mereka beriman dengan Nabi Musa. Firaun pun marahnya. Siapa beriman dengan Nabi Musa akan aku bunuh kata. Dia dikerat-kerat di Nabi Musa tu, ahli-ahli sihir. Mereka mudah beriman. Tapi Firaun tak juga menerima. Walaupun sudah terbukti kebenaran Nabi Musa. Mujizat-mujizat itu pun dia tak terima. Yang diberi kepada Nabi Musa kerana kezaliman dan kesombongan
Firaun ni sombong benar. Sampai dia ngaku dia Tuhan. Ya. Pasal dia ni orangnya istimewa tahu. Umurnya 500 tahun. Selesemai pun tak pernah. 500 tahun tak pernah selesemai. Sakit gigi tak pernah. Demam tak pernah. Ya. Denggi tak pernah. Ciku-cikunya tak pernah. Selesemai pun tak pernah. Sudahnya dia rasa dia ni istimewa benar. Handai aku ni, hebat aku ni, istimewa aku ni. Sudahnya dia mengatakan diri dia Tuhan. Yang lain semua dah padam. Geng-geng dia dah padam. Dia seorang tinggal 500 tahun. Kerajaannya makin lama makin besar. Dia makin lama makin berkuasa. Orang makin lama makin tunduk dan patuh kepada dia. Sudahnya dia isytihar. Qala ana rabbukumul a'la, kata Firaun ya. Berkata ya bahawa aku ni bagi kamu adalah Tuhan kamu yang maha mulia. Siapa tak mengaku Tuhan akan dibunuh. Di antara yang dibunuh sama Firaun siapa? Tukang sikatnya, namanya apa? Masyitah. Masyitah. Kerana Masyitah tak nak mengaku dia tu Tuhan. Begitu juga suami Masyitah. Begitu juga anak-anak Masyitah. Dia bunuh. Dia pun tak pernah dengar cerita Isra Mi'raj ni. Itu di antaranya yang dibunuh oleh Firaun kerana tak mau mengaku dia sebagai Tuhan. Baik, itu Firaun ya. Dan mereka iaitu Firaun dan kaumnya mengingkari mukjizat-mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka dalam hati percaya tapi kerana sombong, kerana ego tak nak mengaku dia tu Nabi Musa tu benar ya. Mereka percaya meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Akhirnya Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Mati tenggelam, lemah saja dalam Laut Merah. Sampai hari Allah kekalkan badan Firaun tu. Sampai sekarang ni kita boleh tengok badan dia tu, tak ada rosak. Kenapa? Allah memang kekalkan badannya nak tunjuk kepada kita kebesaran Allah Ta'ala. Kesan Firaun tu pula, macam mana keadaannya dia menderhaka kepada Allah. Kekal. Ini dia Firaun. Namanya pada Ramses yang kedua, nama Firaun. Firaun tu bukan nama dia. Firaun tu jawatannya. Nama dia yang sebenarnya Ramses, R-A-M-E-S-I-S, Ramses yang kedua. Itu jawatan dia. Bukan namanya. Firaun tu siapa-siapa aja boleh jadi Firaun. Nama-nama lain lah. Tapi dia boleh digelar Firaun. Kaja macam yang di Tuan Agong lah, nama lain-lain kan. Tapi jawatannya yang di Pertuan Agong. Ini pun itu juga. Para ahlul kitab mengetahui dan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut ahlul kitab siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Itu ahlul kitab. Mereka dapat kitab, orang Yahudi dapat kitab apa? Taurat. Orang Nasrani dapat kitab apa? Injil. Kedua-dua golongan ini, ya, kedua-dua Bani Israel ini, mereka tahu tentang Nabi Muhammad, ya, mereka kenal tentang Nabi Muhammad, tetapi tidak beriman kepadanya. Firman Allah Taala, apa dia? Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tu ada tanda mem tu. Tanda apa tu? Mem tu. Tanda waqaf lazim. Kena berhenti di situ ya. Tu waqaf lazim namanya, ada mem tu. Jangan terus baca. Ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru. Salah, kalau baca betul. Nak berhenti. Wajib berhenti di situ. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu nama ahlul apa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal siapa? Anak-anak mereka. Macam dia kenalkan anak-anak dia, begitulah mereka kenal Muhammad. Macam kenal anak. Artinya kenal betul-betul kan? Bukan kenal berjalan apa itu aja lah. Kenal betul-betul. Watak Nabi Muhammad tu macam mana, namanya macam mana, kegemaran macam mana, kebenciannya apa, semua dia tahu. Macam mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka,
Orang Yahudi Nasrani itu, mereka itu adalah merugikan diri mereka. Dia tahu kebenaran tapi tak mau menerima kebenaran. Rugi lah tu. Dia dah tahu rugi tu. Tapi ke hati. Lantaklah, rugi-rugi lah, neraka-neraka lah. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Suratul An'am ya, ayat yang ke-20. Malah iblis. Iblis pula, cerita iblis. Ini cerita lain ya. Ini nak membuktikan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Tadi Fir'aun. Ini cerita iblis pula. Iblis itu bukan tak kenal Tuhan. Dia tu jadi ketua para malaikat. Pakar rujuk kepada para malaikat. Itu iblis. Namanya bukan iblis. Sebelum dia digelar iblis, dia namanya baik-baik. Ada dipanggil abid, sentiasa beribadah. Ada dipanggil raki', sentiasa rukuk kepada Allah Ta'ala. Ada dipanggil sajid. Sajid tu apa? Sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala. Ada namanya zahid. Apa tu zahid? Orang yang sangat zuhud kepada Allah Ta'ala. Ada dipanggil qanit, sentiasa sentiasa menyebut nama Allah, qanit. Macam-macam namanya, baik-baik belaka. Dia kenalkan Allah, dia tahu kebesaran Allah, tapi kerana ego, semata-mata kerana ego, kerana disuruh Tuhan sujud kepada Nabi Adam. Dia tahu Adam ni asal daripada tanah, dia daripada api. Antara tanah dan api dia lebih mulia. Jadi sebab itu bila suruh sujud kepada Adam, tandanya wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Suratul Baqarah. Ingat ketika kami perintahkan iblis, kami perintahkan semua malaikat supaya sujud kepada Adam. Fasajadu, apa arti fasajadu? Semuanya sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Yang tak nak sujud iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia engkar lagi, dia takabur. Iblis tu engkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, iblis ni dari awal lagi dah memang ada sifat takabur dalam diri dia. Cuma belum terserlah lagi. Belum nampak nyata lagi. Tapi dalam diri dia tu dah memang ada sifat takabur tu. Itu iblis. Apa buktinya? Dalam satu kejadian ada seorang malaikat. Dia pergi ke langit, pergi nengok takdir makhluk-makhluk langit tu di Lauh Mahfuz. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz tu dia tengok satu dia tengok pada Lauh Mahfuz. Ni malaikat ni dia memang boleh pergi ke langit, kita tak boleh, kita sini ajalah. Tunggu ajalah kamu gajah ni tak boleh nak pergi ke langit. Ni malaikat dia boleh pergi ke langit. Dia tengok takdir makhluk-makhluk langit, bukan manusia ya, takdir makhluk-makhluk langit. Dia tengoknya ada seorang malaikat penghuni langit tu nanti akan jadi kafir. Akan jadi kafir. Tapi tak sebut nama. Tak tahu siapa orangnya. Maka dia pun naik ke atas. Naik ke langit balik. Dia pun meraung lah. Tahu ke meraung? Ngobak. Tahu ngobak? Dia pun ngobak lah naik ke atas tu. Menangis. Orang pun tanya lah. Malaikat yang lain tu tanya. Apa kena kamu ni menangis? Kata. Kita ni nanti salah seorang kita ni akan jadi kafir. Kata. Ish, mana kamu tahu? Kata. Iya. Kata. Aku baru nengok takdir di Lauh Mahfuz. Ada tertulis di Lauh Mahfuz tu salah seorang kita ni akan menjadi kafir. Bila dengar itu, malaikat yang lain tu semua ngobak belaka. Menangis belaka, meraung-raung belaka. Tapi yang seorang tu relax. Siapa yang seorang? Siapa seorang yang relax tu? Iblis relax aja. Itu dia ambil lah, bukan aku. Kata dalam hatinya. Agaknya lah ya. Yang lain tu semua meraung belaka. Sudahnya mereka bermesyuarat. Antara malaikat itu mesyuarat. Apa kita nak buat ni? Salah seorang kita ni akan jadi kafir dan kita akan masuk neraka selama-lamanya. Apa nak buat? Apa penyelesaiannya? Ada seorang mencadangkan, mari kita jumpa tok guru kita. Tahu siapa tok gurunya? Iblis lah masa tu. Dia pakai rujuk tahu. Namanya Azazil. Nama rasmi ketika itu Azazil. Bukan Iblis Azazil. Gelarannya tu yang tadi. Ada Abid, ada Sajid, ada Raqi, ada Zahid. Banyak gelar baik-baik belaka tu.
Ya. Mari kita jumpa tok guru kita. Suruh dia doa ke kita supaya selamatkan kita dari neraka. Mereka mesyuarat. Setujulah mereka. Mereka pergilah satu delegasi jumpa dengan Azazil tadi. Tuan guru, tolong doakan kami supaya kami tak masuk dalam golongan orang yang disebut oleh kawan tadi. Dia nengok di Lauh Mahfuz, ada seorang akan jadi kafir. Nengok itu apa kata Iblis? Okay, no problem. Bunyilah sombong. Okay, no problem. Kamu datang bila-bila masa aku boleh doakan kamu. Jadi datanglah mereka. Dia pun berdoa lah. Tahu apa doanya? Allahumma la taghdab alaihim. Itu doa ni. Allahumma la taghdab alaihim. Ya. Kalau saya sebut begitu aja mungkin tuan-tuan tak faham ni. Tapi kalau tunggu jari saya. Ya. Allahumma la taghdab alaihim. Tengok ni. Allahumma la taghdab alaihim. Ada tak yang tak kena doa tu? Ya Allah, tak faham ni mana lagi ni. Ada tak yang tak kena doa tu? Allahumma la taghdab alaihim. Siapa tak kena? Siapa tak kena? Orang yang berdoa tu dia tak kena. Patutnya apa? Allahumma la taghdab alaina. Baru betul. Ya Allah, janganlah engkau murkai ke atas kami. Baru betul. Ini dah. Allahumma la taghdab alaihim. Ke atas mereka. Ya Allah, janganlah engkau murka ke atas mereka. Jadi ada yang tak kena. Rupanya dia lah. Ya. Ketika itu tak ada apa-apa berlaku. Bila terserlahnya egonya Iblis tu, ketika diperintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam. Ketika itu baru nampak betul-betul ego. Ditanya Iblis tu, apa yang menyebabkan kamu ni tak nak sujud kepada Adam? Jawabnya apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara tanah dengan api mana lebih hina? Tanah ke api? Tanah lagi hina dari api. Sebab itu dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Sebab itu dia jadi kafir, terus jadi kafir. Ini Iblis malah Iblis ia mengenali Tuhannya, tetapi ia adalah permulaan orang yang kafir. The first makhluk tu become kafir ialah Iblis. Siapa nak ego, siapa nak sombong, siapa nak takabur, maknanya dia mempusakai sifat Iblis. Siapa nak hasad dengki, dia juga mempusakai sifat Iblis. Itu orang yang pertama jadi kafir, Iblis lah. Nak sebut orang, dia bukan orang. Makhluk yang pertama jadi kafir ialah Iblis. Pada ahlu sunnah, ini yang betul. Tadi ahlu kitab ya, Bani Israel tu ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ini ahlu sunnah pula. Ahlu sunnah orang yang mengikut perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahlu sunnah. Telah bersepakat mengatakan seorang mukmin yang dihukum termasuk di dalam golongan ahli kitab dan tidak akan berkekalan di dalam neraka ialah orang yang beriktikad secara jazam. Secara jazam tu secara tetap. Tak ada longgo-longgo, tak ada loro-loro, tak ada lero-lero, itu jazam ya. Walau apa terjadi pun dia tetap berpegang pada iktikad itu. Dengan Islam, dia beriktikad dengan Islam. Islam dah agama yang terbaik, Islam dah agama yang benar, Islam dah agama yang selamat, Islam dah agama yang cantik, Islam dah segala-galanya sempurna. Itu jazam, betul-betul. Mana tahu Allah dah sebut apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati lagi, wa raditu lakumul Islam madina. Allah dah istihad. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah lengkapkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Allah dah istihad, Islam itu redha. Kita selalu wirid itu, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama cara hidup yang diredai Allah hanyalah Islam. Udah wirid apa itu? Setiap malam wirid apa itu? Itu namanya apa? Itu pengakuan. Dia mengaku. Itu kata ahli sunnah ya, sepakat bahawa dia hanya menerima Islam, lain tak ada. Dihukumkan termasuk ke dalam golongan ahli qiblah, ahli qiblah, menghadap kiblat. Orang yang semayang tu ahli kiblat lah, kita ni ahli kiblat ni ya. Kalau semayang tak ada menghadap kiblat sah ya? Tak sah ya, itu namanya ahlul qiblah.
dan tidak akan berkekalan di dalam neraka. Kalau dia imannya sah, diterima imannya, walaupun dia berdosa, walaupun dia masuk neraka, tapi tak kekal. Akhirnya akan keluar dari neraka juga, ya. Tidak berkekalan di dalam neraka ialah orang yang beriktikad secara jazam dengan Islam, semuanya dia ikut Islam, terima Islam, tak buat pun dia terima, sekurang-kurangnya dia terima. Di dalam hatinya, ya, hudud, dia tak nak laksanakan hudud, tapi sekurang-kurangnya dia terima hudud itu adalah hukum Allah Taala. Itu paling komannya kalau nak selamat daripada kekufuran. Kalau tidak, kalau kata mana sesuai Malaysia dilaksanakan hukum hudud, nanti akan hudung tangan semua orang-orang Islam macam kafir jadi. Jadi kalau nak menyelamatkan iman, kena terima hudud itu sebagai satu kemestian dalam Islam. Soal kita tak mampu nak laksana, itu lain. Kita tak mampu nak melaksanakannya, itu lain. Tapi kena menerima iaitu sebagai satu undang-undang dari Allah, ya. Jangan pandai-pandai kita pula nak apa, menyerupakan. Sama aja orang mencuri potong tangan dengan orang mencuri masuk JS, serupa aja. Jangan pandai-pandai. Ya, itu syirik hukumnya. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita kena terima hukum Allah tu sebagai hukum Allah dan cuba laksanakan dalam hidup kita. Kalau tak mampu, serah diri pada Allah Taala. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Itu lain cerita. Tapi kalau mempertikaikan hukum Allah, itu yang jadi kafir tu. Mana boleh akhir zaman ni riba diharamkan. Riba ni penting untuk membangun negara. Riba ni penting untuk mendapat harta. Nanti orang kafir aja dapat harta, orang Islam langsung tak ada harta, kata. Dia mempertahankan riba. Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran apa? Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sajalah hukum Allah kalau dipertikaikan, dia jadi kafir. Ya, pemakaian tudung bagi orang perempuan, mana sesuai? Akhir zaman ni pakai tudung, luar libu aku, kata. Nanti botak kepala air, kata. Ya. Itu yang lembung aja rambut tu. Orang kata tu, kalau dia betul-betul tak mampu, aku tak mampu, kata. Kalau pakai tudung aku pening, itu tak apa, sekurang-kurangnya dia berdosa aja. Tapi kalau dia mempertikaikan hukum Allah, terus jadi kafir. Nanti kita akan baca insya-Allah lepas ini perkara-perkara yang membatalkan iman. Tapi di ujung lah, tak bila-bila lah. Tahu berapa lagi, kita tahu berapa lama lagi, entahlah. Kita akan baca perkara-perkara yang membatalkan iman, yang membatalkan syahadah. Okey. Ya. Ini bukan pendapat saya ni tau. Ini hukum dalam Islam. Kalau kamu mempertikaikan hukum Allah, maka kamu akan batal iman kamu. Dikira sebagai orang yang syahadahnya batal. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Tidak bercampur dengan keraguan, jangan ada ragunya. Hukum Islam jangan ada ragu-ragu. Dia ada 3 jangan tu. Jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada zon. Apa tu syak? 50-50. 50% percaya, 50% tak percaya. Itu namanya syak. Waham 20-80. 20% saja percaya, 80% tak percaya. Itu waham namanya. Zon apa namanya? 80-20. Dia percaya 80%, sikit aja tak percaya. Semua dia percaya yang lain tu. Dia percaya Allah tu ada, dia percaya malaikat tu ada, dia percaya Nabi tu ada, dia percaya Rasul tu ada. Dia sikit je. Boleh ke orang mati bangkit balik esok di akhirat? Sikit aja tak percaya. Betul? Tak boleh. Itu namanya zon. Kafir juga jadinya. Walaupun sikit aja. Dia tak percaya 0,0001%. Kafir lah tu. Dia mesti percaya 100%. Ini bukan hukum dari saya ni, jangan menyalah mata dengan saya. Ini hukum dari Allah Taala. Kalau hendak jadi orang beriman, jangan ada ragu-ragu tentang hukum hakam dalam Islam. Kalau tidak, tanggunglah risiko sendiri. Okey. Ya, tetapi jika seseorang itu tidak termasuk di dalam salah satu daripada 2 perkara itu, tadi yang tadi apa? Iqrar dengan lidah dan benarkan dengan hati. Kalau tak masuk dalam golongan 2 perkara itu, tidaklah termasuk ke dalam golongan ahli qiblah. Artinya dia bukan orang beriman. Kafir lah tu. Ahli qiblah tu ni orang yang ahli menghadap kiblat. Ahli qiblah. Dan asalnya, kecuali mereka yang tidak mampu menutur dengan lidahnya. Itu tak payah dia sebut dengan lidah, sudah tak boleh. Orang bisu mana nak sebut dengan lidah, tak mampu. Lidahnya pendek.
Tak payahlah kerana dia tak mampu. Kecuali orang yang tidak mampu menutur dengan lidahnya. Yang tidak mampu menutur dengan lidahnya dengan sebab kecacatan pada lidahnya, atau tidak berpeluang baginya menutur. Tak ada jalan, tak ada apa? Tak ada peluang nak mengucap dua kalimah syahadah. Dia duduk dalam negara orang kafir, orang belaka. Tak ada contoh, dia tak pernah tengok orang Islam, dia tak pernah tengok, dia tak pernah bergaul dengan orang Islam, tak pernah berjumpa dengan orang Islam. Dia naik kapal terbang umur 2 tahun. Dia naik kapal terbang umur baru 2 tahun. MH370. Umur 2 tahun. Lepas tu kapal terbang tu jatuh. Jatuh di hutan belantara Afrika. Dia seorang aja hidup. Yang lain tu semua mati. Juru terbangnya mati, pramugarinya mati, pramugaranya mati, mak bapaknya mati, keluarganya habis mati. Dia seorang aja hidup. Dia pun keluar dari kapal terbang tu. Merangkaklah keluarnya, menangislah kuak. Udah keluar dari kapal terbang tu, datang beruk belak. Datang beruk, dukung dia belak. Udah besar, jadi apa? Udah besar jadi apa? Jadi Tarzan. Mana Tarzan? Tarzan di Apeman, tahu? Ada tak baca? Tarzan di Apeman. Tahu Apeman? Tarzan di Ip Man. Tarzan ini tak apa. Kerana dia tak payah mengucap pun tak apa. Kerana dia tak pernah berjumpa dengan orang Islam. Tapi apabila dia pandai bercakap, dia dah bergaul dengan orang ramai, kembali dia jadi mukallaf. Kena apa? Kena menerima Islam juga. Itu dia. Baik, dia tidak mampu menutur dengan lidahnya dengan sebab kecacatan pada lidahnya, atau tidak berpeluang macam tadi. Tarzan ni tak ada peluang baginya menutur, atau kerana segera mati, dia mati sebelum sempat. Tak apalah. Sebelum atau kerana dipaksa supaya tidak menuturkannya. Masa dia hidup tu dipaksa, jangan kamu mengucap, kata dia Jepun umpamanya. Dan menjemput. Masa itu tak wajib lah. Dia boleh mempertahankan imannya. Kerana nak mempertahankan nyawanya, boleh ya. Dengan sebab nyawa itu, kalau tidak dia akan jadi dibunuh. Boleh masa itu. Hukumnya harus, boleh ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngapa panjang mana tu? Udahlah tu. Saya dah ngajar 52 minit 24 saat, dah dekat sejam ya. Kalau sambung lagi kan pukul 12 baru habis. Lalu kena nunggu sampai pukul 12. Lalu hentilah. Banyak ini pun dah tak lalu. Ini pun mula bersilap, tu selemput, tu silap balik, tu selemput balik. Rasa-rasa nak baring segan pula rasanya. Jadi udahlah tu. Waktu insya pun dah lama bunyinya. Udahlah tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di bulan hadapan. Kalau tak padam. Kalau padam, habislah. Tak ada lagi kita ngaji. Cari orang lain pula. Tu.